kanan, jangan ke 40 kiri. Sebelah rumah pun tak baik kadang-kadang. Tu belum cerita lagi atas bawah. Atas siapa pun tak tahu. Tiba-tiba atas dah berubah orang pun tak tahu. Dah bertukar orang. Kan? Jadi macam mana? So, ada satu jalan penyelesaian kalau kita nak baik dengan semua. Jangan kata 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri, 100 kanan pun boleh. 100 depan, 100 belakang. Macam mana caranya? Datang pada program yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk. Datang. Ni datang-datang duduk lah. Awak duduk sini ke? Awak nombor rumah awak berapa? Awak blok mana? Blok ni. Blok saya tu. Rumah nombor apa? Lah sebelah rumah ke? Baru tahu. Contoh, baru tahu sebelah rumah, langsung buat pintu. Buat pintu, kebetulan yang sebelah rumah pun ibu tunggal. Suami pun boleh berbakti, mana tahu. Pula marah pula. Kan, benda baik, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Majlis baik kat Dewan Terbuka ni. Apa salah? Sekarang lelaki dah lah tak ramai. Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, kepada barisan div-div kehormat VVIP yang hadir pada hari ini. Saya tak dapat nak sebut lah kan, senarai tak ada. MC kau dokut. Siap untuk dia. Siaplah untuk orang nak bercarah ni kan. Seterusnya yang saya ingat tadi Cik Isa, Cik Zainal Abidin, Cik Zainal, Cik Zulkifli. Itulah. Terima kasih banyak kerana sudi hadir hadir dan menjemput saya hadir hari ini. Alhamdulillah. Sempat tadi bersarapan dulu. Terima kasih banyak. Lemang sadap. Kuih kuci pun jajak lah. Kata jajak tu maksud dia sampai lah kan. Tadi saya dah singgah minum kat depan tu. Dia tanya saya, sedap tak roti canai saya? Tak sedap ke? Saya jenis terang. Kalau sedap saya cakap, tak sedap pun saya cakap terang. Supaya dia boleh buat penambahbaikan. Roti tolu kau ni kuah tak rasa je. Sardin kau manis. Oh bono kau baik roti canai ni ke tu? Saya cakap macam tu. Kuah ni biar dia rasa sikit. Masin jangan masin mana. Podeh pun jangan podeh mana. Orang Negeri Sembilan memang makan podeh, tapi tak adalah sampai hilang rasa. Kan? Apa masalah mikrofon ni, speaker ni menong-menong. Dia relax tak payah kuat sangat, jangan risau. Saya kejap lagi kuat lah dia cakap. Kan? Bak kata orang berjalan-jalan di hujung berjalan-jalan di atas titi di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Terima kasih banyak. Seperti biasa bab kata MC tadi kan, ramai meramaikan program, bagus, tahniah saya ucapkan. Orang perempuan seperti biasa dia memenuhkan program dengan sangat baik sekali. Orang lelaki ni tak apa kerja mah duduk belakang. Saya memang tak faham. Lain kali datang duduk depan, majlis ilmu ni duduk depan. Ni bila anak-anak kita marah, suruh dia duduk depan. Kau duduk depan. Kalau kau duduk belakang kau tak dengar. Abah pun sama. Tapi saya faham lah, orang lelaki ni duduk belakang sebab dia ada urusan.
Maka dengan harapan dia balik orang tak perasan. Macam tu lah kan. Tapi macam mana pun terima kasih banyak. Hari ni topik yang sangat baik pasal kejiranan, kan? Dan saya mengambil kesempatan ni mengucapkan selamat kembali daripada Ramadan. Tahniah, kita telah berjaya melalui Ramadan sebulan, dan dengan izin Allah kita sempat menikmati Syawal. Ini merupakan satu pencapaian, sebab bukan semua orang dapat Ramadan, dan bukan semua orang dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini. Ada yang meninggal dunia pada pertengahan Ramadan, dan ada yang meninggal pada pagi Syawal. Tiba-tiba dia semayang daripada malam tu sampai pagi. Rupanya dia meninggal dunia di sejadah tu. Saya nampak tu Eman Manan dengan Fauziah Nawi. Tengok Roshamno dah meninggal kat sejadah tu. Tapi rupanya drama kan, drama. Jadi benda tu memang benda betul. Realiti banyak berlaku. Kita ni boleh mati bila-bila masa saja. Dan dalam kematian itu, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Kita datang ramai-ramai majlis ilmu ni, nampak sihat, balik kan mati. Contoh, mati sebab banyak membalun lomang tadi. Mungkin sebuluh di balun ni kan. Yang seorang tu pula totolan kuci tu jangan daun-daun ni sekali. Macam-macam masalah orang sekarang ni. Dia punya banyak fikir tu, dia terlupa nak bezakan antara kuci tu dengan daun ni. Kan? Tadi banyak lagi lah yang saya tak sempat sentuh tadi, tapi dah dipaksa datang ke depan. Saya ikut je lah. Kan? Kita dah boleh start dah ni, start je lah. Pergilah ke depan. Nak baik macam mana? Minta tolong bungkus je lah kuih kuci tu. Macam tu kan. Sebab kono lah rasa tu kan. Ya. Bagi nombor telefon ni sekali. Mana tu lain kali nak order kan. Siapa yang ambil kuih kuci tu? Mana dah? Apa dah? Ayahnya sakit. Allah, bagus betul anak ni. Anak berapa orang? Baru kahwin. Oh. Lambik lah orang sini. Kan? Lambik sini. Kan? Tak. Tapi bila kita sebut tentang kehidupan kita sementara, kita satu perkara yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah keimanan kita. Itu sebab dia sebut kan, setiap umat Islam tu adalah sama. Setiap umat Islam ni adalah sama, dan yang membezakan antara satu umat Islam dan umat Islam yang lain adalah keimanannya dan amal soleh dia, dan juga ketakwaannya kepada Allah. Cerita pasal takwa kita dah cerita bulan Ramadan itu. Tapi keimanan ni macam mana nak kira keimanan ni? Macam mana nak tahu orang tu beriman ke tak beriman? Macam mana nak tahu? Salah satu daripada indeks parameter untuk mengukur keimanan seseorang, salah satu cara kita tengok dalam satu hadis. Nabi sebut 3 kali, Nabi ulang, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna kata, kesimpulan dia, siapa yang menyakiti hati jiran dia, maka dia masuk kategori tidak beriman. Contoh dalam bab parking. Kan payah betul nak parking dalam ni. Menggeletek-geletek payah nak parking kat jalan jelatik. Contohlah ayat kan. Payah betul parking sini. Jadi pastikan kalau kita parking, kita tak susahkan orang. Kan? Dia beli kuih kat depan tu. Tengah-tengah tu dia parking. Dah lah tak boleh lalu. Kan? Dah dia marah aku. Siapa ustaz buat kereta besar tu? Manalah aku tahu. Kan? Bila aku naik kereta besar, kau suruh buat kereta kecil. Bila buat kereta kecil, apa kecil nak kereta ustaz, tak buat kereta besar? Salah juga. Aku naik motor, lah hujan ustaz, pun naik motor pula. Jalan kaki tak boleh, semua susah. Salah semua.
Tapi kita sebagai penduduk di sini, parking jangan sampai susahkan orang. Contoh kita masuk tandas. Masuk tandas awam lah katakan, dekat surau kita, dekat masjid kita kan. Pastikan keluar tu kita tak menyusahkan orang selepas itu. Menyusahkan tu dari segi mungkin pandangan, pemandangan yang indah sepatutnya masuk tu, nampak pula benda terapung-apung ke dalam tu. Kan hilang selera kawan tu, tak jadi dia buang air, terapung. Macam berbunyi-bunyi, macam bercakap mana? Kan? Tu masalah dia. Dalam bab kejiranan, contohnya dalam bulan Syawal pun ada diceritakan. Nabi ajar kita, kalau kita nak berhari raya, kita nak pergi berziarah jumpa orang, ada adab dia. Pertama, bagi salam 3 kali. Kalau 3 kali tak jawab, baliklah. Jangan kau semak selipar dengan kasut kat luar rumah tu. Itu adab. Nabi ajar kita bagi salam 3 kali, tak nyaut, walaupun kita terdengar bunyi kipas sedang berpusing dalam rumah. Aku tahu ada orang dalam tu, baik kau buka. Jangan macam tu. Sebab contohlah kita bagi salam 3 kali. Orang ada kat dalam, kita nampak pergerakan orang kat dalam, dan orang tu tak buka pintu. Percaya cakap saya, ni Nabi sebut apa? Kita tak layak pun nak kecil hati. Sebab itu hak tuan rumah. Hak tuan rumah. Bila bagi salam, Nabi ajar adab dia bagi salam, jangan menghadap betul-betul pintu rumah dia, ke tepi sikit. Jangan terus menghadap pintu. Kita ketuk macam ni, tap di tepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bagi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali bagi salam. Tak ada lah kot, jom kita pergi tempat lain. Nak bagi 10 kali boleh, tapi dah lah tu kan. Dah bagi 10 kali balik kan? Atau apa, kita nampak dia ada kat dalam tengah duduk macam ni, buat tak tahu dah kita bagi salam. Kau siap kau. Sebab kau datang rumah aku tak akan buka tu kau. Jangan macam tu. Sebab saya beritahu apa, tuan rumah ada hak kat rumah dia. Kita tak berhak paksa dia terima kita sebagai tetamu. Kena faham. Minggu depan tu kita pun jumpa Leha, bukan nama sebenar. Ada ke Leha asli? Tak ada. Gayah ada. Tipah-tipah, mana tipah? Kau orang apa nama kau ni? Payah pula nama. Timah. Mana Timah? Mana dah? Kek rumah. Dah ada nama kek rumah pula. Liza ada Liza. Zila ada. Sally. Umat lainnya. Mana Sally? Sally nama penuh apa? Salmiah. Sally bodoh. Nyampah dengan KL ni. Ayo. Mana dah? Mana? Sally lah. Yalah Sally lah. Yalah. Dia cakap Sally, sampai hati kau. Aku bagi salam rumah kau 3 kali, kau tak buka pintu. Aku nampak kau dekat dalam. Memang aku pun nampak kau kat luar. Ya Allah, lagi kau cik hati aku. Kenapa kau tak buka pula? Kau tak tahu, aku tengah bergumpal dengan laki aku. Tengah bergaduh beliau ni, tengah bergaduh. Kadang aku takut kalau bagi kau masuk dengan kau bergumpal dengan laki aku je. Contohlah. Sebab dia ada masalah dalam rumah yang menyebabkan dia tak boleh bagi orang luar masuk. Contoh. Itu hak tuan rumah. Kita jangan kecil hati. Faham Lepas tu bila dah bagi salam, masuk dalam rumah jiran, adab dia. Masuk, duduklah dekat tempat yang diberitahu oleh tuan rumah. Cuba duduk. Jangan pula kita tak apa, nak duduk depan TV, dokek sikit sana. Siapa tuan rumah ni? Ataupun nak duduk depan TV, tak apa, duduk sini dulu. Kita pun duduklah. Lepas tu dia ajak, "Mailah sini, makanan dah siap, main duduk kat meja." Tak apa, bawa makanan tu sini. Dia suruh tuan rumah bawa makanan dekat dia depan. Jadi tak kena. Lagi satu lagi, jangan berlama-lamaan pergi rumah orang.
Ya, dan jangan komplain. Jangan lama-lama. Pergi beraya, bajet-bajet lah 15 minit ke setengah jam sudahlah. Kan? Ini sampai nampak kau jap bana abak tu. Kau nak buat apa lama mah orang? Ayo, hai. Bagilah orang lain pula datang. Dahlah ruang tak bosan mana dalam rumah tu. Bagi orang lain pula. Tuan rumah nak prepare pula. Kan? Kadang-kadang dah sampai ke 11 malam tak habis lagi. Lepas tu balik dululah. Tuan rumah memang akan cakap cepat sangat nak balik, itu biasa. Jangan kau luwih mana. Cepat nak balik. Ya ke? Duduklah balik. Ilaha illallah, tak jadi dia balik. Jangan macam tu. Kena faham. Tu pun kena tahu. Lepas tu rumah jangan sibuk perhati. Langsir ni bukan dah 3 tahun kau pakai tu. Jangan. Kawan tu dah puas dah terbalikkan yang belakang pergi ke depan, yang atas pergi ke bawah. Kan? Sebab yang penting sekali kita bersilaturahim. Itu point dia. Dan dalam bab berjiran, di realiti dunia pada hari ini, kita tak boleh lari daripada berinteraksi dengan manusia, dengan kawan-kawan, termasuklah jiran tetangga. Dan kalau kita tengok siapakah jiran kita, sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Jadi sahabat pun tanya, sebab depan belakang faham, kiri kanan faham, atas bawah tu macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum aja. Nabi kata kamu ikut sahaja. Rupa-rupanya zaman kita baru jumpa dekat PPR Jalan Jelatik. Barulah jumpa rumah atas, rumah bawah. Nampak tak? Jadi maknanya jangan galak-galak tau. Sebab apa? Maksudnya 40 ke atas, 40 ke bawah wajib baik. Bukan hanya ni, kadang tak tahu apa pula dah dia menumbuk cili api. Kan? Dia menumbuk lado. Macam-macam lah. Masak ceng. Kan? Jangan mengganggu jiran tetangga kamu, Nabi pesan, dengan bau masakan kamu, melainkan kamu memberikan sedikit kepadanya. Bayangkan kalau tak nak boli yang penyodot bau tu, kan, masak dalam bilik tidur, tak ada bau dah dalam bilik, bakal tuntang dalam bilik tu, bau dia kan. Tak ada lah, maksud kan ada yang exhaust fan yang sodut tu kan. Jadi okey lah, kurang lah bau dia. Kalau tidak, kena bagi jiran tetangga kita. Nabi sampai ajar lah, kalau kamu memberi makanan buah-buahan kepada anak-anak kamu, jangan benarkan dia makan di luar rumah. Sebab takut jiran bersebelahan, anak jiran nampak dan dia menangis nakkan makanan yang sama. Sampai macam tu sekali ni Nabi ajar kita. Tapi kita hari ni bukan makan kat luar rumah, kau share dalam media sosial. Kan, sadap kuih kuci ni kau ada. Macam tu kan, nampak? Macam tu masalah kita. Semua benda kita nak share. Nampak? Sedangkan Nabi suruh-suruh kan. Kenapa kita nak? Lainlah kalau kita nak bantu pemasaran. Okay guys, kuih kuci ni terbaik dalam dunia. Tak pernah rasa, sampai daun-daun pun kau boleh kunyah, dia kata. Jadi siapa yang nak, sila hubungi talian ni, kita nak bantu dia. Itu tak apa. Tapi tujuan nak nunjuk kau seorang yang dapat kuih tu, jangan. Ya. Hati-hati. Orang perempuan tu utama. Semua benda kau nak share. Kan? Belum apa-apa lagi, aku baru nak menyuap, sibuk nak ambil makan, nak ambil gambar. Kan? Tenang Ustaz, senyum Ustaz, kau bagilah aku kunyah dulu. Kan? Saya okey tau, saya okey. Tapi ada setengah penceramah yang saya kenal, kepantangan yang ambil gambar waktu makan. Aduh, saya okey, ambil lah. Kau nak ambil cara tengah, kau ambil pun ambil lah, buat macam mana kan. Itu paling ikhlas tu kan. Tapi ada setengah orang memang dia langsung, bila orang ambil gambar, dia langsung, tak apalah saya tak nak makan, lain kali je lah makan, jomlah ceramah. Ada. Itu sebab hati-hati. Hati-hati. Bukan semua macam Samsul buat okey je. Sebab saya siap suruh bungkus lagi. Dah 2 kali dah aku sebut tu. Kau faham lah ya. Faham lah. Ya. Jadi kalau kita tengok dari segi tu, ya, dari segi tu makna kita wajib baik dengan jiran kita. Tetapi macam mana nak baik dengan jiran?
Hampir mustahil kita nak baik dengan 40 kiri 40 kanan. Jangankan 40 kiri, sebelah rumah pun tak baik kadang-kadang. Tu belum cerita lagi atas bawah. Atas siapa pun tak tahu. Tiba-tiba atas dah berubah orang pun tak tahu. Dah bertukar orang. Kan? Jadi macam mana? So ada satu jalan penyelesaian kalau kita nak baik dengan semua. Jangan kata 40 kiri 40 kanan, 100 kiri 100 kanan pun boleh. Satu depan satu belakang. Macam mana caranya? Datang pada program yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk. Datang. Ni datang-datang duduk lah. Awak duduk sini ke? Awak nombor rumah awak berapa? Awak blok mana? Blok ni. Blok saya tu. Rumah nombor apa? Lah sebelah rumah ke? Baru tahu. Contoh, baru tahu sebelah rumah, langsung buat pintu. Buat pintu, kebetulan yang sebelah rumah pun ibu tunggal. Suami pun boleh berbakti, mana tahu. Pula marah pula. Kan, benda baik, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Majlis baik kat Dewan Terbuka ni. Apa salah? Sekarang lelaki dah lah tak ramai. Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan. Kan? Yang ada pula duduk belakang tu pun. Contohlah. Jadi makna kata kalau kita tengok, kita kena baik sebab silaturahim. Dan bila sebut tentang kejiranan ni, Nabi kata jiran ni ada jiran satu hak, jiran dua hak, jiran tiga hak. Jiran tiga hak ni siapa? Pertama, dia Islam. Kedua, dia saudara mara. Ketiga, dia jiran. Maknanya dia tu Islam, sama dengan kita Islam. Ada pula pertalian darah dengan kita. Ada tak siapa sini ada saudara mara dia duduk sini? Ada kan? Ada. Kena mengena. Jadi dia ada pertalian sebagai seorang Islam, pertalian saudara, dan ada pertalian sebagai jiran. Dia ada tiga hak. Ada satu tu pula dia Islam, bukan saudara mara, tapi dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai jiran. Dan begitu juga kita ada beberapa sahabat kita, 13 rumah India dan 3 rumah Cina. Kan, berbangsa Cina. Jadi dia pun ada hak sebagai jiran. Contoh buat program hari ni, boleh jemput dia datang. Tak ada masalah. Walaupun buat ceramah kuliah 2 hari, jemput aja dia datang. Mana tahu dia datang, dia mungkin tak apa, dia duduk dekat meja makan tu sambil dia dengar ceramah saya. Tiba-tiba terbuka hati dia, berkat tempat. Dia pun cakap, saya ingat saya nak masuk Islam. Bayangkan. Contoh, mana kita tahu? Nampak kan? Jadi dia ada hak sebagai seorang jiran. Sebab jangan kita fikir maka kita ni hanya perlu buat baik sesama kita je, termasuk juga yang bukan Islam. Sebarkan syiar kepada orang lain. Dan bila sebut tentang jiran ni, betul dalam hadis yang di awal tadi saya sebut tentang bagaimana Nabi bagi tahu orang yang menyebabkan tetangga tidak merasa aman dengan kejahatannya, maka orang tu tidak beriman. Tetapi Imam Al-Ghazali ada bagi satu lagi guideline, iaitu bersabar dengan kerenah jiran juga merupakan salah satu daripada adab berjiran. Sebab kita kena ingat, dalam 400 lebih unit rumah yang ada di dalam ni, bukan semua orang yang biasa bercampur dengan masyarakat. Ada yang daripada kecil mungkin dia tak biasa bercampur dengan orang. Kita jangan salahkan mereka sebab dia memang tak tahu. Dia rasa hidup dia seorang-seorang, dia tak campur orang, orang pun jangan kacau hidup dia. Dia rasa macam tu. Tetapi sampai satu tahap nanti dia tetap memerlukan bantuan kita. Jangan pula kat sana, kau tahu cari kita orang. Kau ingat kita orang ni apa? Dah lama kita perhatikan kau. Wah, jangan bagi pulangkan paku tu tak. Tapi kita cakap kat dia, InsyaAllah kami bantu. Dia sendiri kan cakap, minta maaf lah saya selama ni memang tak campur sangat. Tahulah saya kerja kan, sibuk apa semua. Orang lain pun kerja juga. Bukan macam tu cakap. Yelah, tak apalah. Tapi kalau ada masa, campur-campur lah kita orang ni. InsyaAllah kita orang happy kalau ada kawan-kawan baru nak join kami. Macam tu. Bersabar dengan kerenah jiran. Kena jaga adab. Pertama, kena jaga dari segi peraturan, rules and regulation kena jaga. Kita tahu tak boleh bolo rimau dengan gajah kat tempat ni. Janganlah dibolo.
Kan? Binatang-binatang yang payah nak bela, janganlah kau bela. Kan? Contoh, kau bela rimau, keturunan rimau lah, namanya kucing. Bela kucing, kau bukannya bela kucing yang mahal, yang kucing yang pandai berak kat zaman. Kau siapkan poti tempat berak itu, kau nak beli pasir, kau letak kat hall, letak dekat koridor. Koridor tu siapa punya? Walaupun tu depan rumah kau, tu bukan hak kau. Itu hanya laluan sahaja. Kena faham. Ni saya agak-agak lah. Saya agak-agak sebab banyak perumahan Pangsapuri. Saya pernah jadi pengurusi Pangsapuri. Tapi flat rumah yang saya duduk tu dia lain lah. Waktu tu, masa tu, saya ingat masa tu Tun Abdullah Ahmad Badawi rasmi kan. Saya ingat lagi. Masa tu saya diminta jadi pengurusi sementara je sebelum rumah saya siap. Masa tu saya bekerja sebagai legal advisor, pengarah undang-undang. Poning kepala saya masa tu. Macam-macam, terutama hari bagi bantuan. Hari bagi bantuan penuh dewan ni. Betul tak? Semua mengaku susah. Ada satu program bantuan bank rakyat, bantuan zakat bank rakyat. Suami tu cakap bini dah mati, bini cakap suami sakit tanat, laki bini dapat bantuan. Membohong, nipu duit zakat. Ada orang macam tu, dia bukan miskin duit ni, miskin iman kali. Dia tak takut nak ambil hak orang, tak takut. Susah, menangis pandai lah tu. Jumpa Datuk Jo, oh, susah, tak tahulah macam mana nak buat. Astro full package rumah tu. Parking kereta menjala-jala. Saya tahulah, tak usah lah, trik-trik tu aku tahulah. Macam kucing tadi, kebahagiaan koridor, ruang laluan tu bukan milik pemilik rumah yang kat depan dia tu, tak. Tu milik semua orang. Lagi satu, bila kita membela binatang yang bernama kucing, binatang kesayangan Rasulullah, tapi kita tak jaga betul-betul, kita berdosa. Jaga kucing, kau kurung dalam tu, kau biar berak dia berminggu-minggu. Kau patut beli pasir yang jenis bau, dia bau wangi tu. Ada pasir tu, berak kucing tu tak bau. Kau tak nak beli sebab mahal, kau beli pasir biasa. Tapi kau tak tukar, maka berdosalah kamu kepada jiran-jiran tetangga sebab tak jaga hak jiran. Dan kucing pula, bila terdedah dengan najis dia tu berhari-hari, dia juga terdedah pada penyakit. Berdosa pula pada binatang kesayangan Rasulullah SAW. Kau malah, kau ambil pasir-pasir dengan taik-taik tu, kau bungkui, kau baling ke bawah pula. Itu pun perangai orang kat tempat lain. Jalan jelatik tak ada, tempat lain. Janganlah cakap ada, orang dengar ni cakap tak ada je. Contoh, contoh kan, benda tu juga dari segi kemaslahatan. Kita tak memikir hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sesama manusia pun kena jaga. Tu sebabnya kita nak buat apa-apa kena fikir jiran. Macam rumah flat kan, rumah teres kat luar sana, rumah teres, nak naik tembok kena minta izin jiran sebelah. Cakap saya nak buat tembok sikit sebelah sini. Oh ya ke? Allahu Akbar, ya ke? Habis macam mana? Itulah saya minta izin, tapi nanti insya-Allah belah sana pun saya akan slapkan sekali. Oh yalah, terima kasih banyak. Ini belah dia slap, belah orang tu batu-batu. Biar nampak ayat berbolang-bolang batu tu. Nampak? Kena fikir orang sebelah. Kau dah tahu rumah ni tak besar mana, kau marah bini kau pun orang sebelah dengar. Kan? Kau dalam bilik tidur pun kena senyap-senyap dengan bini kau, takut orang sebelah terdengar. Batu dinding tu batu angin, mengeluh, aduh, tu pun dengar. Pahal. Rupa kawan tu bercerita, habis semua dia dengar. Pening kepala lah, anak kita ni nak sekolah, nak duit tu, nak duit ni, abang dah lah job tak ada ni. Dia pun dengar sebelah, pening nangis dengar. Sian, tak dengar. Dengan tahap tu bising terdengar, kau boleh karaoke pula.
Dah lah bila kau nyanyi, bila sampai tang chorus tu saudara mara pun tak larat nak dengar. Ni kan pula jiran tetangga. Kau pilih lagu Korea pula tu. Aduh. Contoh, kena fikir kemaslahatan jiran tetangga. Nampak tak? Tu sebabnya paling simple sekali dalam bab berjiran ni, fikir nak buat baik. Fikir nak buat baik. Dan bila kita tengok standard kejiranan ni, standard berjiran ni ada dua standard. Ada dua standard. Standard yang pertama, nama dia apa? Standard yang pertama, nama dia ihsan. Maksud dia mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri. Contohlah kan, kita bawa orang lelaki bawa balik ayam goreng, panih botu dia buat ni, kipis bosak tak terasa. Pahal kan? Dia arah kat punggung macam mana lah apa? Contoh lah, biarlah baik macam mana. Mana kalau berpuluh ni copek lah bi ceramah macam tu lah. Ada. Kan? Kalau kita tengok dalam bab kejiranan ni, ihsan ni contohnya suami balik bawa ayam goreng. Ayam goreng yang ada orang tua duduk kat depan rambut putih pakai cermin mata. Saya tak nak sebut je nama dia tak taja camah kita hari ni. Bila kita beli ayam goreng tu, dalam perjalanan nak balik sampai ke rumah kita, nampak jiran sebelah rumah tu anak nangis. Kenapa kau dik? Ayah dah lama tak balik, lapar. Ayam yang kita bawa tadi, nah dik, ambil lah, kau makan lah, sian kau. Jadi utamakan kepentingan jiran sebelah ni. Orang lain melebihi diri sendiri. Tengok, datang dah kucing ni, baru sebut nama dia kan. Lepas tu masuk dalam rumah pula, bini sendiri tanya, mana ayam? Bukan semua orang berani lah kan. Hiyo, nak pula laki kat Sally. Belum tentu lagi berani, belum tentu lagi. Dia punya garang kan. Mana dia kan, contoh, bukan Sally yang ni, Sally lain. Mana laki datang nak kerja. Tak apalah, glamour. Bila dia sebut, mana abang ayam? Kesian orang sebelah tadi, anak dia nangis tak ada makanan, abang bagi semua ayam kat dia. Begitu saya, kata Sally, bukan nama sebenar. Bi saya macam mana? Saya lapar ni. Tak apalah, awak siap, jom kita keluar, kita makan je kat luar. Abang kesian kat budak tu tadi. Macam tu lah, mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari diri sendiri. Contohnya orang datang, tolong bang, pahal orang rumah saya nak beranak, saya tak ada kereta, boleh tak nak pinjam kereta? Kebetulan kita ada 3 biji kereta. Kereta yang nombor 1 tu kereta Camry, plastik pun belum buka lagi. Kereta yang nombor 3 tu kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir Rasmi kat Jambatan Pulau Pinang dulu, punya lama. Macam tu lah. Saya nak tanya orang perempuan, kalau dia nak pinjam kereta, rasa-rasa kita bagi kereta nombor 1 ke kereta nombor 3? Orang lelaki diam, nak tanya perempuan, rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 3 boleh pinjam? Jawab ikhlas. Nombor apa? Siapa kata 1 ke tangan? Siapa kata kereta nombor 3 ke tangan? Makna ramai nak bagi kereta nombor 3. Sebab kita kalau bagi pun, kita takkan bagi yang sampai menyusahkan kita. Bukan cakap tuan-tuan dan perempuan, termasuk yang bercakap. Kita akan bagi yang tak susah kat kita. Sedangkan elok bagi kereta nombor 1. Sebab Camry tu plastik pun belum buka, kok tumpah darah senang. Kayak plastik dia. Maklah. Dah lah kereta Proton Saga tadi tu banyak pantang larangan. Kau kalau nak masuk gear 1 tu kau goyang sikit. Goyang tu kram, tu gear 1 tu lah, ilah parah pula. Lepas tu yang kedua, yang ni lain sikit. Apa dia brake dia ni biasa tak makan, tapi insyaAllah kau doa lah, langsung tak jadi pinjam. Mana kereta brake tak makan bagi ke orang? Susah kan? Susah. Kita bagi bantuan pun, kalau kita ada duit,
kita ada duit 152 ringgit, pinjam duit sikit lah, berapa-berapa yang kau ada, kita akan bagi 100, bagi 150, bagi 50 atau 2 ringgit tu saja. Kebanyakan akan bagi 2 ringgit tu saja, sebab kita tolong orang takkan sampai tahap menyusahkan diri kita. Ada tak manusia yang macam tu? Ada. Contohnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ada. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dalam hayat dia pernah susah, tiba-tiba dia dapat payment 100 ringgit. Besar pada zaman dia tu, besar. Tiba-tiba dia tengok ada seorang cameraman dia tak balik kampung ke? Tak. Kampung mana? Faham kenapa tak balik pula. Tu kalau ikutkan nak balik, ayah tak sihat, tapi yalah duit tak ada, nantilah, nanti mungkin bila ada duit besok saya balik lah. P. Ramlee ni bagi terus 100 ringgit yang dia baru dapat tadi, sedangkan dia pun susah. Nah, pergilah balik kampung, tengok ayah tu begitu. Macam tu lah dia kan, macam tu lah kan. Terima kasih banyak. Jadi makna kata mengutamakan kepentingan. Oi, lain macam rasa. Dia memang tak boleh stay, memang tak boleh. Yalah. Kan kalau ceramah macam ni ikut kipas macam mana pula kan. Contoh ikut kipas kan. Apalah kono penceramah tu, dia ikut kipas kata kan. Aduh. Nanti kena ingat lah tu kan. Lain kali siap kipas. Macam tu lah. Jadi mana ada orang macam tu, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Tapi kita takkan dapat buat macam tu. Susah. Baru sabut je nak. Nampak tu ayat, ambil kau mak. Orang perempuan tu lah mulut dia mak. Ambil kau. Puas hati dia. Terima kasih banyak. Bagus, orang sini bagus. Dia terus settlekan masalah yang berbangkit. Dah tak jumpa pula dah. Ada. Okey, ada. Okey. Oh, terima kasih banyak. Okey. Jadi kalau kita tengok, dia tidak sampai tahap menyusahkan orang. Jadi kita tu susah nak buat. Kalau kita tengok ketika zaman Nabi, zaman sahabat, saya tak ingat dah. Bagaimana seorang lelaki, putra zaman Nabi, Puak Ansar dan Muhajirin. Puak Ansar, Puak Muhajirin ni beli satu tanah dengan Puak Ansar. Salah satu kisah lah. Dia beli tanah, dia nak usahakan tanah tu. Masa dah beli tanah tu, dia dapati dekat tanah tu ada peti penuh dengan emas. Satu peti dengan duit, dengan dirham, dinar ni, ada. Jadi dia panggil balik tuan tanah. Dia panggil, dia kata, ni aku beli tanahnya, ni ada peti ni penuh dengan duit, ni penuh dengan emas. Kau ambil lah peti ni. Yang dia pula cakap, tak, kau dah beli tanah dengan peti-peti lah kau punya, kau ambil lah. Bergaduh, tak nak. Dapat tak kita macam tu? Mbak mengeleng, dapat dah. Kalau jumpa kita punya lah kan. Kan, duduk dekat kursi lah. Apa bondo bawah ni tengok 200. Ada cakap, ada sesiapa hilang 200? Tak ada dah, aku punya lah, tempat duduk aku tu kan. Cop dia, siap cop. Aku punya dia kata kan. Contoh. Jadi macam tu lah. Jadi lepas tu dia berkata, tak apalah, macam ni lah, bincang-bincang, yang jual tanah tadi tak nak ambil, yang beli tanah pun tak nak ambil. Habis nak buat macam mana ni? Tak apa, kita tunggu kalau ada orang yang lalu kat tanah ni, kita bagi peti ni kat dia. Lalulah seorang pemuda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia pun cerita macam ni. Jadi ringkas cerita, peti ni nak bagi kat kamu. Dia kata, ya Allah, aku dapat lalu dekat tanah ni pun syukur sangat dah. Aku tak nak dah. Cuba kalau kita lalu orang bagi satu peti, ambil tak? Ambil. Dekat tol Sungai Besi tu pun, kau hulu payung, hulu t-shirt, hulu apa, semua dia sapu. Bini ambil, jangan tak ambil. Bini sekolah tu pula kan, so ambil. Lepas tu kalau macam tu macam mana nak buat? Tak apa,
Kau ada anak lelaki. Kau ada anak, yang jual tanah ada anak, yang beli tanah ada anak. Anak lelaki, anak perempuan. Kita kahwin dengan dia, kita bagi. Kahwinkan anak mereka, dia bagilah poti tu ke anak dia. Pada malam pertama, isterinya cakap, bang, saya dapat kahwin dengan abang ni pun satu harta yang tak ternilai. Saya tak nak peti ni bang, samalah dengan abang. Dia pulang balik. Ya Allah, saya tahu dah ada ayat orang sini, bangang kau tak ambil. Ambil lah, mungkin kita cakap macam tu kan. Rezeki jangan ditolak, ayat orang Melayu kan. Akhirnya bila bawa kepada Rasulullah, bincang, yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu ke tanah tadi ambil sikit, pengantin lelaki perempuan pasangan tadi ambil sikit, balance tu letak dekat perbendaharaan negara, simpan dalam harta negara. Nampak? Macam tu sekali lah tahap dia, tak nak kepentingan diri sendiri, pentingkan orang lain. Nampak? Itu sebab saya kata tadi, orang tak datang kenduri kita, jangan kita balik. Kau tak datang kenduri aku, ya siap kau. Anak kau ramai lagi yang belum kahwin, kau tengoklah. Aku tak datang kenduri anak kau. Jangan macam tu. Cuba sangka baik, tanya Kak Mila, bukan nama sebenar. Mila ada? Ada. Nampak tak? Kak Mila, sampai hati Kak Mila tak datang keduri saya. Kemudian kata Kak Zana, Zana ada Zana, Niza ada Niza. Ayah betul dah mau kau ni lah. Gayah ada Gayah. Ramah ada Kak Ramah. Kak Yam ada Kak Yam. Lah apa nama kau ni? Suzana dah. Memang tak ada Kak Su. Ha? Kak Arah mana Kak Arah? Kak Arah pun togo lah. Sampai hati kau Mila tak datang ke negeri saya. Bukan tak nak datang, aku datang dah ke negeri kau tu, sampai kat pintu gerbang tu, aku dah datang dah yang pengantin baru tu. Aku dah sampai situ dah. Yo, kau tak perasan ni yo. Sampai kat situ dapat emergency call. Tu yang Kak pusing balik tu. Lah, Kak Mila pergi mana? Orang rumah abang kau bersalin. Orang rumah mana pula yang nombor 3? Tak ada siapa nak jaga. Ni contoh Kak ya, bukan betul-betul dicontoh ya. Tu yang kakak pusing balik tu, dia tolong jaga bini nombor 3 bersalin. Tu tanda-tanda nak kiamat tu. Kan, dia lah tolong jaga. Dipicit lagi tu, tak ada jaga tu. Contohlah. Adalah masalah-masalah orang. Jangan kita balas-balas dalam kejiranan ni, jangan balas-balas. Sebab kita nak jadi baik sahaja. Kan? Jadi begitu juga bahkan menurut Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani Al-Tafsir Quran wal Azim wa Sam'ul Mahsani, bahawa penetapan jiran dan lingkungan yang saya zahir kembali kepada uruf adat setempat. Contoh kawasan kita ni, kita anggap semua ni jiran kita. Ada berapa blok dalam ni? 2 blok je. So semua jiran kita. Dan kalau yang tadi tu ithar, mengutamakan kepentingan orang lain tu lebih pada diri sendiri, memang susah nak buat. Tapi ada satu lagi standard. Standard yang paling rendah, nama dia salamatus sadri, berlapang dada. Berlapang dada ni maksudnya apa? Dia berlapang dada dengan kegembiraan yang dimiliki oleh jiran tetangga. Ini masalah masyarakat hari ini. Kalau jirannya susah, dia tepuk tangan. Jirannya susah, dia rasa gembira. Padan muka dia, puas hati aku. Jangan macam itu. Akhlak yang paling baik, bila jiran rasa susah, kita rasa susah sama. Allah kesiannya dia. Macam manalah hidup dia lepas tu. Suaminya baik, meninggal tercokik sudu. Allah. Aduh, sadap betul dia makan si goreng tu. Totalan sudu. Masa bawa jenazah tu, sudu tangkai tu dia keluar lagi pada mulut tu. Lah, sian dia lah. Yang seorang tu pula pengantin baru, malam pertama mati. Sebab dah umur 70 gatal nak menikah. Bini muda baru buka 3 butang mati. Dado tak boleh tahan.
laju jantung, Allah 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 Allah, Allah mati sian. Tak ada kojo cari kojo, boleh lah ni kan, nak nikah lah itu ya. Kemain romantik lah tu, makan bersuap. Nah yang ini pun cakap bang, itu telinga tu salah suap, ingat mulut telinga pun. Oh salah, mata pun dah tak nampak, sian betul lah kan. Contoh kan, sian muda, laki baik mati contoh ya? Macam saya cakap tadi lah. Jadi kita ni sangka baik. Dengar anak jiran kita dapat result peksa bagus, alhamdulillah. Ada juga anak-anak dekat bawah flat kita ni yang pandai-pandai kan, alhamdulillah. Boleh kita minta bantuan sumbangan atas kecemerlangan dia. Contoh kan, kita nak anak-anak kita dekat sini berjaya semua kan, duduk dengan apa? Duduk dengan tahap bermasyarakat macam ni, kita sama-sama nak anak-anak kita berjaya. Nampak adik-adik belajar rajin-rajin, anak orang anak kita, anak orang. Tapi hari ni anak dia tak boleh ditogur. Kau jaga anak kau, kau sibuk apa hal? Tak adalah, aku nak cakap, aku nampak anak kau dekat sini baik, sampai kat depan sana ada jantan jemput dia naik motor. Aku ni sebagai jiran kena tegur, amar makruf nahi mungkar. Dia dah nikah ke belum dengan budak tu? Belum. Kubur sing-sing. Memanglah tak ada siapa nak sekubur dengan kau. Bersyukurlah ada orang tolong tegur pasal anak kita. Ya ke macam tu? Terima kasihlah beritahu. Besok tu kita tunggu kat simpang, tunggu jantan mana yang ambil anak aku ni. Baiklah. Ini kita pula menggalakkan anak kita. Elok-elok rapat-rapat peluk kuat sikit, cicir sekarang. Bangang betul mak kan. Ni cakap tu terang. Seorang bapa boleh biarkan maksiat depan mata dia. Bapa dia dayus. Biar bini pakai kotak-kotak pergi majlis Aidilfitri. Tudungnya tak sempurna, baju ikut bentuk badan. Cek jalan. Terang kek songkok tetamu lelaki. Wui, dia jangan kono togu. Dia baik dengan AJK, botopuk tanpa pom, tegur. Ikhtilat kena jaga batas perhubungan. Suami kena tegur. Baiklah. Balik lewat-lewat malam mesyuarat. Alah, mesyuarat ramai-ramai ikut. Dah kau seorang yang perempuan, yang lain semua jantan, apa cerita kan? Beritahu abang, saya lambat sikit ni bang. Ayalah, jangan lambat sangat, abang tak boleh tahan malam ni. Macam mata abang ngantuk macam tu. Janganlah salah sangka, mula fikir permukaan. Nampak tak? Betul, benda ni kena jaga. Bila jiran kita tu, aku nampak anak kau, dia memang betul pergi sekolah, tapi aku nampak dia duduk dekat belakang tu lepak dengan kawan dia. Dia tak pergi sekolah pun, dia lepak kat belakang pencawang TMB tu. Isap vape. You ke? Ish. Menapalah anak aku ni boleh isap vape? Kata ayahnya sambil isap vape juga. Itu isu tu kan. Jadi konolah tegur kan. Bila dia tegur, maka konolah terima dengan hati yang terbuka. Okey. Konsep kejiranan. Apakah akhlak terhadap jiran? Itu sebab kalau kita tengok, pertama, menghormati jiran dan pengalaman mereka. Dalam ni mungkin ada bekas askar, mungkin ada bekas tentera, ada bekas penyaut awam, ada bekas pegawai tinggi, mungkin ada dalam ni. Jadi hormatkan pengalaman mereka. Dalam ni orang perempuan ada yang pernah masak dekat hotel-hotel ternama, walaupun dia hanya bantu racik bawang ya, tapi dia pernah lah kerja kat dapur tu. Hebat dia, masak satu malam 300 packs, 300 packs, 9 dishes tu. Maknanya 6 kali hidangan. Gila betul, hebat dia.
Contohlah, walaupun tukang ngacik bawang, tak sahlah gitu, kena hormat pengalaman dia. Dia dulu bekas penjawat awam, dia dulu pernah jadi bodyguard, dia tu pernah, kena hormat pengalaman dia. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran, dan memelihara keamanan dengan jiran. Jangan kita menyinggung orang sebelah. Contoh, kita pasang, kita tanam pokok banyak-banyak, letak pasu bunga, lepas tu termasuk kawasan jiran sebelah rumah. Contoh. Ataupun kita basuh sesuatu, air tu meleret-leret pergi sampai ke rumah jiran. So kena jaga. Ketiga, menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Kalau ada benda tu minta tolong jangan beritahu sesiapa ya, rahsia amanah kena jaga. Adalah sebabnya. Kau kenapa ya Allah lebam-lebam muka kau ni? Suami saya pukul saya kak. Ya ke? Ya Allah. Dia buat apa? Dia smackdown. Daripada teh katil tu dia meloncek tu, dia siku dengan lutut. La ilaha illallah. Kau pergilah report polis. Saya sayang dia kak, sampai ke penghujung nyamuk. Macam tu lah kan. Jadi kak minta tolong tau, jangan cerita dengan sesiapa tau, janji tau. Iyalah kak janji. Contoh, kenalah jaga rahsia tu. Tapi kalau dah tahu mana dah berdarah, sampai tak sadar dah, nama lupa nama dia bin siapa, pergilah report dekat pengungsi persatuan penduduk. Pergi pengungsi persatuan penduduk, akan pergi buat tinjauan, semakkan dulu. Kalau boleh nasihat, nasihat. Kalau tak, kita beritahu kat orang lain. Sebab bila dia bergaduh, dia bising-bising tu, dia ganggu ketenteraman jiran tetangga juga. Contoh, membantu dan menolong mereka bila berada dalam kesusahan. Orang dulu-dulu ingat tak, pinjam garam. Pinjam garam bukan dia bayar balik dengan garam, tapi dia bayar balik dengan makanan yang dia masak dengan garam. Macam tu. Bagi jiran ni sedekah bagi yang terbaik. Assalamualaikum Kak Timah, pahala tu ni kuih lapis. Ya Allah, seloyang kau bagi aku pun banyak warna kau bagi. Seloyang. Bukan apa, kebetulan tak jadi. Tak jadi bagi orang baik apa? Nak bagi orang, bagi yang elok-elok. Kuih tak jadi bagi orang. Wang asam betul. Kan? Ni termasin sikit ambil lah. Bagilah yang elok-elok. Kan? Memberi layanan baik dan kasih sayang dan berhubungan dengan baik. Hak jiran yang perlu kita jaga, antaranya janganlah kita mendatangkan mudarat kepada jiran kita. Apakah hak-hak jiran? Pertama, kalau dia minta tolong, kita tolong ikut kemampuan kita. Tolonglah, saya nak pakai duit sangat ni Alung dah datang cari kat rumah saya. Saya tahu sini ada kes tu. Dia dah terlajak meminjam daripada Alung, kan? Alung, Angah semua pinjam dah. Jadi bila Alung tu datang sampai ke rumah, maka bawalah kepada pengetahuan orang yang sepatutnya. Mesti persatuan penduduk mungkin tak boleh tolong bayar, tapi tolong selesaikan, permudahkan, kan, untuk harmonikan urusan, untuk menyelesaikan masalah itu. Penting. Kedua, kalau ia minta pinjaman, kau memberi pinjaman padanya, tak semestinya dengan duit, mungkin pinjaman barang dan sebagainya. Ketiga, jika memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Keempat, jika ia sakit, engkau akan menzarahinya. Sakit, pergilah ziarah. Dan bila ziarah, janganlah berlenggang, bawalah something, kan? Dan mulut tu cakaplah yang baik-baik. Kau dah berapa lama dah sakit ni Tijah, hoi? Berapa lama dah kau sakit? Seminggu dah. Tak terdayu. Kau sakit apa? Poning kepala. Tahulah. Nampak kau pun tiga. Macamnya lah. Kau jangan risau. Aku dulu macam tu juga. Kau makan je ubat doktor tu, insya-Allah. Lepas 2-3 hari nanti kau elok lah. Ya ke? Iya. Aku dulu macam tu, sama macam kau. Ya, makasih tau. Ini tak, kau berapa lama dah macam ni Tijah? Seminggu dah. Kau standby lah. Kawan aku dulu macam tu lah. Lepas 3 hari, lepas tu padam lah. La ilaha illallah. Lagi susah hati kawan tu.
Cakap yang baik-baik, ya. Mak saya dulu waktu arwah abah saya meninggal. Arwah abah saya meninggal dunia umur 50 tahun. Meninggal muda. Memang terkejut, dia tak sakit apa, tiba-tiba dia pergi. Ramailah yang datang ke rumah mak saya. Seorang-seorang jumpa mak saya cakap, "Tahniah, sabar ya." Tiba-tiba ada seorang tu, kebetulan dia pun tak ada suami. Dia boleh cakap dengan mak saya, "Kau rasalah pula apa yang aku rasa." Sabar. Bayangkan tu, ada orang macam tu. Nasib baiklah saya budak lagi, kalau ikut nak mau sampai kaki ke muka tu kan. Tapi ada orang macam tu, ada. Kau rasalah pula apa aku rasa tu. Macam kau nak cakap welcome to the club lah contoh, ha? Bayang, ada orang kadang macam tu, dia tak ada common sense. Tu sebab baik-baik datang rumah orang, cakap elok-elok, sabar. Orang tu kadang ada pula kalangan kita ni kan, dia gurang orang boleh, orang gurang dengan dia tak boleh. Ada orang yang macam tu, elok duduk kat surau, duduk dan diam seorang kan. Tapi kita kena faham lah. Kemudian jika dia dapat sesuatu kebaikan, ucapkan tahniah kepada, "Tahniah, aku dengar suami kau kahwin lagi je." Tahniah, contoh kebaikan. Rezeki dapat orang dekat-dekat sini je. Kau mana? Blok sebelah. Wih, sonang. Bosa kau lah abang. Iyalah, sonang penggiliran ni kan. Dia mati esok pun memang kayak tangga yang mati tu. Kan, tak sampai rumah tu lagi mati dah. Alah, itulah. Siapa suruh? Kan, ponik kan. Yang seorang pun tak teraya. Malam bau minyak angin. Allah. Nak lah tu. Lah. Contohlah. Jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Jangan. Naikkan tembok, jangan. Ya? Jangan mengganggu perasaan dengan bau masakan kamu, melainkan engkau memberikan sedikit daripada makanan itu. Saya cerita tadi. Itu sebab bayangkan kita boleh masuk ke dalam media sosial, dengan tahap kita tak bagi ke orang. Dan bukan semua orang yang tengok post kita tu dia dah makan dah gitu, atau mungkin tak mampu nak makan. Yang kita makan tu mahal lah tu, makanan yang rare, kuih kuci kampung yang saya subungkus tadi tu. Dah 3 kali dah aku sebut tu. Ya. Okey ya, okey ya. Okey, right. Mustahak tu. Bukan apa tuan-tuan, macam hari tu saya makan dekat Kampung Talang. Dekat Kampung Talang ada satu makcik ni, mak ngah ni, dia buat kuih kuci sedap dengan kuih pepok tu, tak pepok, badak berendam. Kan? Tapi ada orang panggil kuih sepang yang dia lonjong macam tu. Kan, warna hijau tu kan. Punya sedap, saya bersuruh bungkus bukan apa. Saya fikir nak bagi mak saya rasa. Mak saya kalau dia kuih sedap tu jangan lupa bagi mak sikit. Mak saya kata, itulah dia. Itulah, jadi dah 4 kali dah saya sebut tu. Macam tu lah kan. Kemudian kalau ia meninggal dunia, kau turut menghantar jenazah dia. Hantar jenazah dia. Kita dapat gunung emas. Macam mana cara dia? Yang pertama ziarah jenazah, kedua iring sampai ke kubur. Kemudian kita duduk kat kubur tu. Sementara ya, bukan duduk tauhid kat situ. Kan? Macam tu. Dan kemudian jika engkau tidak mahu memberikan makanan kepadanya, macam cerita tadi kan kita dah bahas, tak nak bagi, jangan biarkan anak-anak kamu makan buah-buahan atau makanan itu di hadapan anak jiran kamu, kerana bimbang anak jiran itu akan menangis mahukan makanan yang sama. Macam tu. Bersabarlah dengan kerenah jiran. Kemudian salah satu daripada hadis Nabi sebut, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku pada amal jika engkau mengerjakannya akan dapat memasukkan aku ke dalam syurga." Nabi menjawab, "Jadilah kamu sebagai orang yang baik." Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahawa aku ni seorang yang baik?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tanyakanlah pada tetanggamu, maka jika mereka mengatakan engkau baik, maka engkau sebenarnya adalah baik. Dan jika mereka mengatakan engkau jahat, maka engkau adalah jahat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam surah An-Nur ayat 15 Allah bagi tahu,
yaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkakan perkara kecil padahal ia pada sisi Allah adalah perkara yang besar dosanya. Maka dalam hadis Nabi SAW, bila kami memasak sesuatu, perbanyakkanlah kuahnya, kerana lihatlah keluarga jiran tetanggamu, berikanlah sebahagian masakanmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Nampak? Nabi masak, Nabi akan lebihkan kuah. Makna siapa makan lebihkan kuah, itu juga sunnah Nabi. Wah, banyak kuah ni, sunnah Nabi. Bungkus bagi ke orang. Wah, banyak kuah, anak ni memang gamah hiruk kuah, tak dapat pahala sunnah tu. Tapi sebab apa? Sebab sunnah Nabi. Jadi makna kata, kalau apa dengar cerita-cerita pasal jiran, jangan sebar-sebarkan. Jangan sebar-sebarkan. Sebab tak tahu benda tu betul salahnya. Dan kita dalam berjiran ini salinglah beri nasihat, jauhilah perbuatan zalim, berakhlak mulia, saling membantu dalam kebaikan, suka berkorban dan memberi, mengatakan kebenaran dengan baik, cara berhikmah tegur jiran kita, mengajak berbuat baik, menjauhi perbuatan mungkar, sabar dan murah hati, bertolak ansur, sopan santun, bertutur kata yang baik, berkhidmat sesama masyarakat. Macam hari ni kan, nak buat program hari ni, berkhidmat. Ada yang sumbangkan air, mungkin ada yang sumbangkan makanan-makanan tertentu. Bukan semua yang order tu, ada juga yang orang bagi kan. Kemudian ada yang bekerja susun kursi semalam, itu pun semua sebahagian daripada khidmat kepada masyarakat. Orang lain datang tahu duduk je, dah habiskan dia balik. Tapi ada setengah orang kemudian dia susun balik, sebab lepas ni ada program lain lagi nak pakai. Kena pastikan dewan ni berada dalam keadaan yang selesa dan bersedia. Kemudian suka menolong, memiliki sifat sayang menyayang, mempunyai rasa malu dan jaga pandangan, tidak membodek. Kemudian jangan jadi beban masyarakat dan sabar menghadapi kesulitan hidup. Sabar. Bila ada susah kesusahan dalam masyarakat ni, sabar. Jangan melenting-lenting marah, ni persatuan penduduk ni tak guna, tak boleh pakai, menyusahkan orang je. Dia bukan nak tolong kita pun. Cakap senang, cuba kau jadi JK. So jadi JK tak nak, memokak lebih. Kan? Ini jawatan ni bukan jawatan bergaji pun. Kalau contoh kebetulan dia ada KRT, dia ada bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dia memang ada peruntukan 3 ke 6 ribu setahun. Tetapi peruntukan tu bukan untuk bagi sesama dia. Peruntukan tu untuk buat program. Buat program dekat Bandaraya Kuala Lumpur ni. Ya Allah, 6,000. Apa bondo? Nak buat apa? Bayar penceramah pun dah berapa? Contoh. Saya cakap aja. Samsul Debat dia okey je. Saya pun tak tahu. Saya okey je. Tapi itulah dia. Itu sebab tolong. Kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Nak jadi masyarakat, tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Kau tak boleh nak buat, kau tak boleh nak panggil penceramah, kau tak boleh nak susun kursi, kau tak boleh nak bagi duit pun, maka kau hadir sudahlah. Jangan komplain, tak sedap, makan tak itu, ini makan percuma. Banyak cerita kau. Taklah. Dah lah free, minta bungkus lah tu. Kan dah 5 kali tu. Itulah, tapi betul. Tolonglah, kita ni dalam masyarakat, janganlah kita pentingkan diri sendiri. Sampai mana? Jangan kita rasa kita hebat. Hebat mana pun manusia tu, dia tetap perlukan orang lain. Jangankan hidup, kita perlukan orang. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri? Tak ada. Sentiasalah kita sedar diri kita. Kan? Duduk sekali penceramah tak datang, kan susah. Dah Pengurusi Persatuan Penduduk Poning nak jawab, saya minta maaf ya, Samsul Debat tak dapat datang. Memang kena kocam lah setahun kono. Selagi Samsul Debat tak datang, kan? Jadi dia dah jalankan tugasnya. Paling tidak cakaplah Tuan Pengurusi, terima kasih banyak ya, sebut Samsul Debat dapat kita tengok dia depan-depan. Kan tengok belakang-belakang macam mana pula kan, tengok depan-depan, baru dia tahu tinggi Samsul Debat ni.
Kan, saya lalu tadi saya dengar tu yang mengumpet tadi semua saya dengar. Tinggi kan. Aku dengar kau cakap tadi, tapi aku maafkan dah. Yang tadi ambil gambar dekat-dekat tadi cakap, dalam TV nampak tua, kau hajar tu. Cuma saya maafkan lah. Saya maafkan je lah. Kan. Pontang-pontang lah pakai kopiah ni pun semua nampak lah dia cakap kan. Dia nampak tua sikit. Tak apalah, matang sebelum usia. Saya memang kena nampakkan saya dah tua sikit untuk meyakinkan semua orang saya dah kahwin. Mana dah terpeletok kepala tadi yang berhasrat tadi minta maaf saya dah kahwin. Ya. Saya tahu berapa senarai ibu tunggal kat dalam ni, saya tahu. Kan tuan pengurusi dah bisik-bisik dengan saya tadi dah. Tapi minta maaf lah, saya sudah berpunya. Ya. Saya tidak berhasrat untuk menambah beban yang sedia ada. Tak adalah. Kan, tak gurau-gurau. Ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya minta maaf banyak. Bukan apa, lepas ni saya ada satu program lagi. Saya memang daripada berapa hari raya ke berapa itu saya dah ceramah dah. Raya pertama saya baca khutbah. Raya kelima dah start ceramah dah. Semalam pagi dekat Seremban, petang semalam Segamat, malam tadi di Felda Loy Barat di Bahau, pagi ni sini, petang Seremban, malam kan Melaka, esok Singapura 2 hari. Singapura apa wow. Mulut masyuk memang mulut. Kau tak tahu ponek, tak tahu masyuk. Saya masyuk tak kisah benar nak kuci. Balik tak saya memang jadual saya hari-hari. Tuan pengurusi pun berapa lama booking itu? Booking berapa lama? Tahun lepas. Allahu Akbar. Patutlah excited orang duduk kat depan yang pada tadi tak berganjak. Tunggu jangan bangun. Kau orang duduk sini kan. Terima kasih banyak ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Jaga adab kejiranan kita.